Bismillahirrahmanirrahim. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sampai kita ke pelajaran seterusnya di bawah tajuk matriks matematik tingkatan 5. Okay, hari ini kita nak tengok operasi asas matriks. Jadi matriks ni sebenarnya dia boleh tambah, tolak, darab dan juga bahagi seperti nombor biasa. Kita tahu matriks ni ialah susunan nombor yang ditulis dalam baris dan laju. Okay, baris dan laju. Jadi dia juga boleh ditambah. Jadi kita tengok situasi seperti yang kita bincang sebelum ni. Harga ataupun bilangan kipas yang dijual oleh sebuah kedai. Di kedai dan juga dalam talian bagi bulan Mac, April dan Mei. Jadi minggu lepas kita dah bincang macam mana nak tentukan jumlah kipas angin yang dijual dalam bulan Mac dan April. Jadi kalau kita nampak, kita tambah di situ yang sepadan. Jadi sebab tu kita dapat 36 ni. Itulah yang dikatakan operasi tambah. Kalau yang perbezaan pula, tolak. Yang ni sebab saya kata negatif ni, dia nak tunjukkan ada penurunan. Okey, maksudnya macam ni lah. 21 tolak 15, kita dapat 6. Okey, kita tengok di sini. Okay, dari hamparan elektronik di atas yang kita tengok tadi menunjukkan jualan kipas angin di kedai Sinar Jaya. Kipas angin bulan Mac, April dan Mei boleh diwakili oleh yang ni dikatakan dibuat tajuk dengan huruf besar P, Q, R. P untuk Mac, April, Mei. Okey, kalau kita nak tahu jumlah Mac, April, kita tambah. Jadi, kita tambah. Okay, Mac, April. Kita tambah. Tambah apa? 16 tambah 20, 36. Okey, 4 tambah 5, 9. Okey, perbezaan pula kita tolak. Perkataan perbezaan tu sendiri. Tadi jumlah kita tambah perbezaan April dengan Mei. Jadi, kita tolak. Okey. 15 tolak 20, negatif 5. 21 tolak 15, 6. Okey, dan seterusnya. Okey. Jadi, penambahan dan penolakan matriks hanya boleh dilaksanakan pada matrik yang sama peringkat. Syarat mesti sama peringkat. Unsur yang sepadan ditambah atau ditolak. Unsur yang sepadan. Kita tak boleh tolak sembarangan. Katakan 15, kita nak tolak dengan 7. Habis kita nak tulis kat mana? Tak boleh. Jadi kita kena sepadan. Okey, ini. Secara ringkasnya ataupun secara umumnya dibagi macam ni lah. Okey, A11 maksudnya unsur baris pertama, lajur pertama bagi matriks A. Kalau kita nak tambah, dia kena tambah dengan matriks B. Dia kena tambah juga dengan unsur pertama, baris pertama bagi matriks B. Okey, sama juga nak tolak. Faham ya? Okey, sebelum kita nak tambah tolak tu, kita kena tentukan sama ada suatu matriks tu ataupun dua matriks tu boleh ditambah atau ditolak atau tidak. Okey, kalau kita tengok yang pertama ni, A ni boleh tak ditambah ditolak? Tidak boleh. Kerana apa? Kerana peringkatnya tidak sama. Peringkat tak sama ni ada alasan. Jadi setiap apa yang kita nyatakan tu sebenarnya kena ada alasan. Okey, B boleh. Kerana peringkat sama. Okey. E boleh. Okey, alasan yang sama. G tidak boleh. Kerana peringkat tidak sama. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang tidak direct lah. Yang ni dia suruh cari nilai pemboleh ubah. Okey. Katakan dia kata D ialah 2x tolak 1, negatif 3, negatif 12, 5 tambah y, E ialah xy 7y, x2 7y dan D
plus I ditambah I ialah 8, negatif 1, negatif 5, negatif 13. 13 Hitung nilai X dan Y. Jadi soalan ni dia tak direct. Ataupun dia tidak suruh tambah biasa lah. Kalau tambah biasa sebenarnya budak darjah 1 pun boleh jawab. Okey. Yang ni D tambah I sama dengan 8. Okey, ni dia tahu. Jadi kalau kita tengok macam ni, 2X tolak 1 tambah X. Yang ni tambah yang ni X kita dapat 8. Jadi sebenarnya kita boleh terus keluarkan persamaan. Kalau kita tak nak buat kaedah macam ni, kita buat macam ni lah. 2X tolak 1 tambah X sama dengan 8. So 3X sama dengan 9. X sama dengan 3. Ni dia nak tunjukkan macam mana dapat. Itulah. Okey. Kalau kita nak buat direct macam ni pun boleh. Kemudian untuk Y pula kita ambil yang ni. 5 tambah Y sama dengan 13. So 5 tambah Y tambah lagi Y sama dengan 13. 2Y sama dengan 13 tolak 5, 8. Y sama dengan 4. Jadi lebih ringkas. Awak boleh buat macam ni lah untuk latihan. Okey, satu lagi contoh. Okey, ini dia bagi F tambah suatu matrik tolak matrik yang lain sama dengan suatu matrik. Okey, dia suruh hitung nilai F. Jadi kita susun biasa. Kemudian kita pindah tu, ingatlah kalau kita ni tambah dia jadi tolak. Okey, ni tambah sebab ni tambah. Kita tengok depan, kita tengok belakang. Depan 16 negatif 3 ni tambah, jadi pindah sebelah dia jadi tolak. Yang ni tolak, dia jadi tambah yang lain, terkira biasa. Jadi akhirnya dapat negatif 11, 16. Okey, ini untuk semak jawapan. Kita cek balik, masukkan negatif 11, 16. Kita tambah tu dapat tak? Tambah tolak tu dapat tak balik jawapan dia? Negatif 2, 3. Kalau dapat, itulah jawapannya. Betul. Okey, contoh 10. Jadual menunjukkan catatan stok buku teks tingkatan 4 bagi mata pelajaran sains, matematik dan ekonomi. Hitung stok akhir bagi setiap jenis buku. Okey, ni stok awal. Stok baru diterima. Okey, awak kena tahu lah stok awal ni yang diterima cikgu buku teks tu terima paling awal. Yang ni. Buku baharu maksudnya tambah. Okey, betul. Tambah. Buku hilang rosak, tolak. Jadi kita nak, kalau kita kirakan satu baris lagi untuk stok akhir. Okey, nampak dia buat. 3, 2, 6. Kita susun betul-betul. 3, 3, 5, 8, 2 tambah 5, 6. Ni dia ambil kat sini. 5, 6, 4, 7, 15. Tolak buku yang hilang rosak. 32, 26, 11. Jadi ini stok akhir. Maka stok akhir masing-masing yang ni dibuat kesimpulan. Okey, selain daripada tambah tolak, matriks juga boleh didarab dengan suatu nombor. Dipanggil pendaraban skala sebenarnya. Okey, bagaimana jika 5 didarab dengan matriks A? Okey, 5 darab A sama dengan A. Ini betul lah. Kita 5 kali pendaraban berulang. Okey, pendaraban matriks dengan suatu nombor ialah proses penambahan berulang. Tadi saya sebut pendaraban berulang, sebenarnya penambahan berulang. Jika matriks A didarabkan dengan suatu nombor n, maka matriks A boleh ditambah sebanyak n kali. Okey, ini rumus dia. Matriks A sama dengan ABCD. Jadi kita darab, sebenarnya kita darab masuk lah. Darab untuk setiap. Bukan darab satu sahaja. N kena darab dengan A, N kena darab dengan B, N dengan C, N dengan D. So tak kira apa peringkat di sini, semua apa unsur yang didarab tu. Nombor di luar ni kena darab dengan setiap unsur dalam matriks. Sebab tu dipanggil skala. N tu sebagai skala. Okey. Yang ni saya sebut tadi. Pendaraban matriks dengan suatu nombor juga dikenali sebagai pendaraban skala. Okey, di sini ada contoh yang mudah. Diberi D negatif 5, 4, 2, 1. Cari 3D dan negatif setengah D. Jadi kita letak 3 di luar D tadi. Dia darab masuk. 3 darab negatif 15. Yang ni tak tulis pun tak apa. Yang ni.
Okey, step ni tak tulis tak apa. Dia dapat negatif 15. 3 darab 4, 12. 3 darab 2, 6. 3. Okey, yang ni negatif setengah. Hati-hati dengan tanda negatif. Jadi bila negatif darab negatif, kita akan dapat positif 5/2. Negatif setengah darab 4, negatif 2. Negatif setengah darab 2, negatif 1. Negatif setengah darab 1, negatif setengah. Okey, seterusnya kita nak tengok sedikit bahagian ni. Bahagian baru ni. Okey, contoh 12. Katakan P sama dengan 79, negatif 38, 6, 12 dan Q2 negatif 3, 1, 5, 0, 4. Hitung 3P tolak Q. Ini sebenarnya lebih pada pembuktian. Kita nak tengok adakah 3P tolak Q sama dengan 3P tolak 3Q sebenarnya. Okey, kita tengok dulu. Okey, 3P tolak Q sama dengan 3P salin Q. Okey, kita tolak dulu, kita tengok macam ni. Adakah dia sama dengan 3P tolak 3Q? Awak boleh try lah. 3, kalau kita 3, kita darab P tu dengan 3, dia jadi, saya tunjuk sini. 21, 27, negatif 9, 24, 18, 36. Okey, kita nak tolak dengan 3Q. 2 darab 3, 6. Negatif 9. 3, 15, 0, 12. Okey, cuba kita tolak kedua-dua matriks ni. 21 tolak 6, 15, betul. 27 tolak negatif 9, so dia jadi 27 tambah 9, 36. Negatif 9 tolak 3, negatif 12. 24 tolak 15, 9, betul. 18 tolak 0, 18. So 36 tolak 12, 24. Jadi betul. Sebenarnya ni, yang ni. Saya tengok. Okey. Seterusnya kita tengok contoh 14. Okey, soalan ni problem solving. Purata bilangan kenderaan di suatu kawasan parkir untuk setiap hari bagi 5 hari bekerja diwakili dengan jadual X. Okey, di soalan 5 hari bekerja. Ini sehari lah maksudnya. 5 hari macam mana. Jadual Y pula mewakili purata bilangan kenderaan pada hujung minggu. Okey, kita tahu hujung minggu ada 2 hari. Soalan dia hitung bilangan kenderaan yang diparkir di kawasan tersebut dalam seminggu. Jadi sebenarnya yang ni kita darab dengan 5. Sudah jadi 5. Okay, matriks ni kita tulis macam ni. 42. 8. 20. 11. Okey, kita tambah. Sebab apa dia nak hitung bilangan ni. Jumlah lah. 2. Okey, 25, 5, 12, 3. Okey, kemudian awak darab sini, darab masuk 5 darab 42 setiap satu tu, kemudian akan keluar jawapan akhir. Jawapan akhir dia 260, 50, 124, 61. Okey, jadi sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك